Masuk kepada topik berkenaan dengan kewajipan berkaitan dengan harta faraid. Kewajipan berkaitan dengan harta faraid. Jadi apabila sebelum nak melakukan pembahagian, maka hak si mati itu perlu diutamakan. Perlu diutamakan sehinggalah selesai hak dia. Sebab apa yang tak lepas daripada hak dia tu, kita susahlah kita nak orang lain nak selesaikan. Maka sudah pastilah dia sendiri yang perlu selesaikan sekiranya dia ada yang tak tertunai ketika dia hidup. Jadi apa dia? Yang pertama, menyelesaikan hutang si mati yang berkaitan dengan barangan yang menjadi harta pusaka, seperti gadaian. Jadi kalau sekiranya tak kiralah si mati ni ada hutang apa pun, hutang dia dengan orang lain, dengan individu yang lain, maka duitnya itu tadi sebelum diserahkan kepada ahli waris, ada hak dia untuk dia bayar. Iaitu apa dia? Hutang dia tadilah. Sekiranya ada hutang dia dengan individu yang lain, hutang dia dengan institusi yang lain. Tapi kalau kita biasa kalau dah beli rumah misalnya, kita ada insurans yang cover kan kita punya rumah tu. Jadi kalau meninggal, tak perlulah nak bayar. Apa dia nama dia? MR? Lupa dah. Yang kita sign bila kita nak beli rumah tu, kita kena bayar lah insurans hak tu. Jadi bila rumah ni, bila kita meninggal, tak adalah ahli waris yang ataupun isteri yang kita tinggalkan tu membayar rumah tu, tetapi dia dah dibayarkan oleh insurans tu. Jadi kalau dia ada hutang-hutang yang lain, yang itulah yang perlu bayar. Jadi bukanlah jumlah secara totalnya itu hak faraid, tetapi kena tolak sikit. Tolak sikit hak hutang dia. Apa sahajalah hutang yang dia kena bayar, yang perlu dia bayar. Sebab tu kalau kita sembahyang jenazah kan, sembahyang jenazah kita akan announce siapa yang bila qariah ni senanglah. Kalau dulu tu uruf dia macam mana? Yalah kita ni orang dulu ni dia tak adalah berpindah randah sangat hidup dia. Jadi dia kenal kan, yang dia hidup daripada muda sampai ke tua, dia kenal dengan orang yang di sekeliling dia tu. Jadi bila ditanya adakah hutang si mati ni tadi, jadi kalau ada orang mengaku, maka dia boleh jumpalah dengan waris si mati ni tadi. Tapi kalau kita ni ada sebahagian yang dah berpindah randah ni, susah sikit lah. Melainkan kita kena maklum ataupun wallahu ta'ala alam, macam mana mungkin kena siapa yang dia berhutang tu kena jumpa, kena maklum pada pewaris dia. Kalau tidak, tak tahu. Tak tahu siapa yang si mati ni berhutang. Harta yang telah wajib dikeluarkan zakat perlu didahulukan kerana si mati berhutang dengan zakat. Demikian juga sekiranya berhutang dengan orang lain kena hutang dia perlu dibayar. Demikian juga apabila harta dia tu dikenakan zakat. Apabila dikenakan zakat, misalnya zakat harta, sekiranya hartanya itu melebihi daripada nisab, lebih daripada nisab 85 gram emas, nilai emas, lebih daripada tu, maka
duit yang dia simpan itu perlu dibayar zakat. Ditolak dengan zakat sekiranya cukup haul dan nisab. Jadi apabila dia dapat, maka perlu juga bayar zakat. Wajib ditolak dengan zakat daripada jumlah harta si mati ni tadi. Oleh itu, ia perlu diutamakan daripada persiapan dan perkafanan jenazah. Jadi itu dia punya autoriti dia. Ya, apabila melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak dengan manusia itu tadi, maka dia perlu langsaikan. Dan yang kedua iaitu menguruskan jenazah. Ya, menguruskan jenazah. Jadi urusan jenazah ni khairat, wang khairat kematian tu adalah membantu untuk menguruskan jenazah ni tadi. Tetapi kalau dia tak masuk, dia tak letak bayar dekat situ, jadi menyebabkan dia perlu membayarlah dia punya urusan kematian tu. Waris dia perlu membayar. Tapi sekarang ni banyaklah skim-skim untuk menguruskan dari sudut hal nak menguruskan si mati tu. Sebab kalau kubur tu ialah dah ada tanah wakaf. Dan kalau di Perlis ni dialu-alukan juga kalau orang luar nak meninggal di Perlis. Dan sebab apa? Terlalu banyak tanah wakaf untuk kubur. Kalau kat tempat lain tu dah berlapis-lapis dah. Kalau di Pening ada tiga lapis dah. Tanam bawah, lepas tu buat tingkat. Sebab tak cukup tanah. Lepas tu layer yang kedua. Tak cukup lagi layer yang ketiga. Ada berapa layer lah untuk tanam mayat. Tapi kita di Perlis ni banyak. Jadi bagi tahulah. Kalau siapa-siapa yang nak mudah untuk urusan ke bumi ni, di Perlis ni banyak tempat untuk ditanam. Jadi untuk urusan jenazah, bayar dengan menggunakan wang si mati ni. Tapi janganlah, kalau ada orang kita di Perlis ni tak ada lah kot. Apabila adanya berapa malam tu, sebab nak memberi makan kepada orang yang membacakan tahlil ataupun apa-apalah, mendoakan si mati ini, maka si keluarga si mati itu perlu menyediakan makanan. Dan makanan tu mahal lah. Kalau setiap malam tu dah 300, 400 sampai ada 3 malam. Kalau dulu lagi teruk kan. Sampai berapa malam? 100 malam pun dah. Jadi orang masjid ni dia seronok lah. Kan? Tunggu siapa nak meninggal. Jadi boleh dapat makan free. Namun hal tersebut dia berlawanan dengan syariat, berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab apa Nabi suruh orang yang datang tu yang sediakan makanan. Orang yang datang tu sediakan makanan, bukan keluarga si mati tu. Kan bila ahli Ja'far meninggal, maka Nabi suruh untuk siapa yang menziarahi keluarga Ja'far itu untuk berikan, sediakan makanan. Baru ni Tok Wan saya meninggal sebelum puasa, sebelum Ramadan, di Ipoh. Dan di Ipoh tu ada masjid dia yang dikhaskan untuk sediakan jamuan untuk keluarga si mati ni tadi. Bila si mati ni tadi, keluarga dia tak dan nak masak dan sebagainya. Jadi masjid ni dia hantar makan.
dia hantar makanan kepada keluarga si mati. Hantarlah nasi tomato, apa-apa yang ni dihantar kepada tu. Dan itu adalah bertepatan lah dengan sunnah Nabi SAW. Kat sini ada. Baik, yang seterusnya iaitu berkenaan dengan kewajipan harta faraid ini, melaksanakan wasiat terhadap 1/3 harta. Jadi apabila si mati itu dia ada wasiatkan harta dia. Dan wasiat ni kita telah bincangkan secara panjang lebar. Wasiat ini tidak boleh berikan kepada ahli waris. Wasiat ini tidak boleh diberikan pada ahli waris. La wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Jadi siapa yang berikan wasiat kepada ahli waris tak sah. Tidak sah. Dan dia merangkumi 1/3 harta si mati. Jadi kiralah, contoh kalau 100,000 tu, contoh 100,000, maka hanya 300,000 lebih saja yang boleh diwasiatkan. Pada siapa yang dia nak wasiatkan? Kepada bukan ahli waris. Sebab ahli waris ini ada haknya pada bahagian faraid. Itu dari sudut wasiat lah. Dari sudut wasiat. Dan dia punya tu 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, boleh tak sekiranya ahli waris itu setuju? Sekiranya ahli waris itu setuju untuk lebih daripada 1/3, boleh. Ataupun boleh tak diberikan wasiat kepada ahli keluarga, ahli waris? Boleh. Sekiranya sama juga dalam keadaan tadi, diizinkan oleh ahli waris. Maknanya, contohnya ahli waris di kalangan anak dia, siapa? Ataupun di kalangan keluarga dia, isteri dia. Jadi dia nak kata, harta dia nak wasiatkan 1/3 kepada isteri dia. Hak ahli waris yang lain, izinkan tak? Izin. Sekiranya izin, bolehlah. Tetapi kalau ahli waris ni tak setuju, tak boleh. Kalau tak setuju, maka dia kena tolak baliklah. Yang lebih tu tadi, maka cukup dengan kadar 1/3 sahaja. Sebab apa? Sebab itu yang ditentukan oleh syariat berkenaan dengan wasiat. Okay. Jadi itu berkenaan dengan wasiat. Dan yang kelima, membahagi harta pusaka. Barulah bila dah ditunaikan hutang dia, bila dah dikebumikan, bila dah tunaikan, sekiranya tadi ada tinggal wasiat, ada tinggal hibah. Misalnya kalau si mati ni ada hibah, maka tolak dengan hibah. Dan kemudian lepas tu tolak pula dengan harta sepencarian. Harta sepencarian. Harta sepencarian ini diiktiraf hukum dia. Berdasarkan ijtihad oleh para ulama tempatan. Boleh untuk si isteri itu menuntut harta sepencarian. Berapa? Ikut apa yang dipersetujui lah oleh keluarga tu tadi. Sekiranya 1/2 isteri nak tuntut. Tetapi kalau tak ada siapa pun setuju. Dan ahli waris ni tak setuju kalau isteri ni ambil 1/2. Contoh kalau mak mertua tak setuju. Ambil banyak sangat 1/2 sampai 1/2. Banyak sangat ambil tu. Jadi ibu mertua ni kata, ini sudah lebih. Jadi dia pun hire peguam. Hire peguam untuk apa?
mempertikaikan hak harta sepencarian isteri ni tadi. Jadi bila mahkamah yang tentukan, ikutlah. Kalau mahkamah tentukan 1/3, 1/3 lah. Kalau dia menentukan lebih daripada itu, maka mahkamah yang akan tetapkan. Itu sekiranya ada pertikaian. Kalau tak ada pertikaian, isteri itu boleh untuk tuntut dia punya harta pencarian mengikut apa yang dibincangkan sesama ahli waris. Kalau mereka setuju, okeylah. Tetapi ada di kalangan tak setuju, had tu kena ditetapkan oleh mahkamah. Jadi apa lagi? Itu yang ditolaklah berkaitan dengan harta si mati ni tadi. Dan kemudian barulah membagi harta pusaka itu. Barulah harta si peninggalannya itu akan terus diambil ataupun dibahagikan, sebab dia adalah hak kepada ahli waris. Dia hak kepada ahli waris tanpa ada proses apa pun yang perlu dijalankan. Tak perlu nak akad ke, tak perlu nak isi borang, tak perlu nak apa-apalah, tidak perlu, disebabkan itu adalah hak kepada ahli waris. Dan ia dibahagikan kepada para pewaris mengikut bahagian masing-masing. Kalau perkiraan tu nanti di ujung-ujung lah, insya-Allah yang kita akan saya bawa laptop ke apa ke, ada jadual, kita tengok berapa kes. Kalau si mati meninggalkan anak perempuan, meninggalkan anak perempuan seorang, so berapa yang bila ada anak perempuan ni, dia tak ada tapih tu, tak ada lah. Dia akan turun kepada adik-beradik dia yang lain. Ataupun saudara terdekat yang lain. Sekiranya si mati tu adik-beradik. Namun sekiranya dia ada anak lelaki walaupun seorang, dan anak lelaki ini adalah asabah. Maknanya anak lelaki ni yang kalau contohnya isteri, dia dapat hak dia 1/8, dia kalau dia ada ibu dan ayah 1/6, dan dia ada anak lelaki itu hak baki semua anak dah. Hak baki tadi semua kepada anak lelaki dia. Namun yang menjadi banyak yang dalam masyarakat kita ni, apa dia? Sekiranya adik-beradik itu dia menghasut salah seorang daripada ahli waris. Contohnya mak si mati lah. Kan mak si mati. Ya, kalau baru-baru ni kita pun masyhur dengan cerita apa? Ada di kalangan ahli politik yang meninggalkan bilion. Berapa bilion? Tapi bilion lah kan, dia tinggalkan bilion lah. Yang mak kepada si mati ni dah tak larat berjalan dah. Tapi sampai sekarang ni tak berkesudahan dia punya kes dia. Sedangkan yalah, nak bahagi 1 bilion ni bukan kerja yang senang lah. Kalau 100,000 kan, 50,000. Kalau rumah aset kita aset yang kita ada ni pun ada 1-2 tanah, rumah dan sebagainya, tu pun bergaduh di kalangan ahli waris. Apatah lagi kalau bilion nilai dia. Lebih berapa? 1,000 juta. 1,000 juta. Kan, lebih daripada juta. Pada bilion nak bahagi tu lagi sakan. Maka menyebabkan siapa? Dicucuk oleh siapa? Adik-beradik lah. Walaupun dia tak ada pun dalam carta tu. Kan, dalam carta ahli waris tak ada. Tetapi akan ada yang cucuk lah. Siapa? Terutamanya adik-beradik. Walaupun dia ada anak lelaki, patutnya dah baki tu semua hak dia. 1/6 hak si mak ni tadi. Dan mak ni tadi pun
Sebab kita ni nak pecahkan harta ni dia susah. Kan, contohnya kita ada kebun. Kebun kita tu adalah 2-3 relung. Nak dibahagi dengan berapa orang? Dengan 5 orang contohnya, ahli waris. Kalau 5 orang nak bahagi, jadi tinggal berapa pula lah tanah tu tadi. Yang ni kata nak jual juga. Tanah hasil-hasil ni tak mau. Dia kata contohnya padi ni harga dia, hasil dia tak mahal. Baik dia jual, orang buat rumah, buat bangunan ke, buat apa ke, jual kepada pemaju ni. Dan dia pun bukannya duduk sini. Contohlah kan. Dia bukannya duduk di Perlis. Jadi dia kata beradik yang lain jual. Yang seorang ni tak maulah. Seorang ni nakkan hasil tu. Kita pun sekarang ni kekurangan makanan. Kan? Ni pun tak lama lagi harga makanan akan naik. Apa punca? Wallahu ta'ala a'lam. Banyak makanan yang dah naik harga. Terutama siapa yang berniaga tu tahulah kan bagaimana meningkatnya harga barang. Jadi ada yang tak setuju, kata macam ni, kata macam tu. Dah tak sudah sampai sudah tak sudah had tu. Ini yang melibatkan bilion ni lagi lah. Sebab tu rasanya ahli politik tu dah meninggal lama lah. Tetapi dia punya cerita tu tak habis lagi. Dia punya cerita tu tak habis lagi sampai sekarang. Baik. Jadi kita cukup sekadar tu saja perbincangan kita.